kau lagi. Yalah, kau start. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Alqillahumma ya aziz ya wadud alayya mahabbatan minka fayaqda biha qalbuhum min ta'tifin wa ta'lifin kama alqaita alayya mahabbatan minni biwajhikal karim bi nabiyyika Muhammadin nabil ummi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Asallahu ay yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mahabbah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ini suatu fasal. Bermula barang. Situ dah. Bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Kenal dah? Nah, hare di atas orang berhadas kecil, orang hak berhadas kecil ketuk, nah kecing. Nah, itulah perkara yang membatalkan wuduk. Nah, apabila wuduk dia sudah batal, haram mengerjot 4 perkara. Pertamanya sembahyang fardu atau sunat, semata-mata semaya. Nah, tak kira sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sehingga sembahyang mayat pun tak boleh. Nah, dan barang yang pada makna sembahyang. Nah, hak supaya dengan semaya, hak mesti kena ada semaya juga. Mana? Sujud tilawah. Nah, sujud kerana baca siapa tempat sunat sujud, kita sujud. Kalau kita baca hal keadaan kita tak ada semaya, tak boleh sujud tilawah. Nah, ataupun kita dengar dia mau baca, dia mau sujud, kita tak ada semaya pun haram sujud. Nah, kerana tak ada wuduk. Dan sujud syukur, sujud syukur pun kena ada air semaya juga. Nah, semata-mata nak sujud tak boleh. Nah, kena ada air semaya dulu. Apabila dapat khabar kesukaan, kita tahu mari. Nah, najah masalah. Najah ataupun boleh imtiaz. Kita nak tengok natijah boleh imtiyaz, padahal kita tak ada wudu. Kita selalu kita gimik wudu, mari sujud syukur. Tu tak apa. Nah, nak sujud hal keadaan tak ada wudu tu tak boleh. Nah, haram. Itulah. Dan membaca khutbah Jumaat ni barang dikatakan barang yang pada makna sembahyang. Nah, kena ada ismayah. Membaca khutbah Jumaat pun kena ada wuduk juga. Nah, habis. Keduanya, perkara yang kedua yang haram di atas orang tak ada wuduk ni ialah tawaf fardu atau sunat. Tawaf fardu, tawaf rukun, atau sunat, tawaf biasa. Nah, pun tak sah tawaf. Nah, tidak sah tawaf. Kalau sengaja haram. Nah, haram. Ketiganya menyentuh Quran, pun tak boleh juga sentuh. Nah, pergi luruk, sapu, pergi pegang saja. Tak ada akik ni, pegang saja pun jamah. Nah, menyentuh jamah, pegang. Nah, tak tangan atas dia ke. Nah, tak boleh, haram nah. Keempat, menanggung akan dia akan Quran. Kita bawa pegang bibi. Nah, pun haram juga. Tak boleh nah. Habis. Dan barang yang haram atas orang
yang junub itu 6 perkara. Tadi harai orang di atas orang tidak ada air semaya. Hak ni di atas harai di atas orang berjunub. Sudah setubuh dengan isteri atau keluar air mani. Keluar air mani junub. Ni maklumlah, junub iaitu keluar air mani atau berjumpa dua hasyafah. 6 perkara lah haram di atas orang berjunub. Pertama, sembahyang mutlakon. Sembahyang mutlakon iaitu sama ada fardu atau sunat. Mutlakon sama ada fardu atau sunat. Sama ada sembahyang itu fardu atau sembahyang sunat. Tak boleh juga. Ataupun barang yang pada makna sembahyang. Tak boleh juga. Apa nama ni? Hadas kecil. Batal air semaya ialah hadas kecil. Tak ni junub setengah kita ibarat kata hadas mutawasit. Hadas yang mutawasit. Hadas pertengahan. Dia ada beza sikit di antara haid dan junub. Dia ada beza sikit. Sebab tu setengah kita ibarat kata hadas mutawasit. Habis. Pertama semaya sunat, semaya fardu atau semaya sunat tidak boleh. Demikian juga sujud tilawah, sujud syukur dan baca khutbah. Yang kedua daripada 6 perkara ialah tawaf. Sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat. Baru tidak sah tawaf juga. Ketiganya, menyentuh Quran pun tidak boleh. Keempat, menanggungkan Quran. Puasa ni juga. Lepas tu kelimanya, membaca akan Quran. Berhadas kecil saja boleh baca. Boleh baca. Tapi apabila berjunub atau haid nifas ni tak boleh baca. Jikalau satu huruf sekalipun. Jikalau adalah baca tu satu huruf sekalipun. Ataupun jikalau adalah barang yang dibaca tu satu huruf sekalipun, haram. Jika dikosat dengan barang yang dibaca tu Quran. Kalau kosak baca Quran haram. Seperti nun, qaf, kata gila. Kalau kosak Quran haram. Melainkan kita kosak zikir, wirid belum tidur ke. Selepas tubuh dengan isteri malah lagi mani selalu. Malah nak mani sejuk. Segan nak mani, lepas kita ada wirid belum tidur. Tak apa tu. Niat wirid tak apa. Niat zikir. Baca Quran jikalau satu huruf sekalipun. Haram tu kait kata haram jika kosak dengan barang yang dibaca tu Quran. Kosak Quran haram. Keenamnya, berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid bagi orang junub pun haram. Haram. Iaitu berhenti. Kalau masuk pintu A tubik pintu B, tu tak apa. Kalau masuk pintu A musing-musing masjid, lepas tu tubik pintu A pula tu, tu tak boleh. Supaya dengan berhenti di dalam masjid. Kalau lalu tak apa, lalu pintu ni tubik pintu so lagi, tu tak apa. Dan barang yang haram atas orang haid dan nifas itu sebelah perkara ni dikatakan hadas besar. Ada beza. Pertamanya, sembahyang mutlakon. Sama ada semaya fardu atau semaya sunat. Kedua tawaf mutlakon. Supaya juga sama ada tawaf fardu, tawaf sunat. Ketiga, menyentuh Quran. Keempat, menanggung Quran. Kelima, membaca Quran. Keenam, masuk ke dalam masjid jika takut menitik darahnya. Haram masuk masjid kalau takut titik darah. Kalau tak takut, tak apalah, bolehlah masuk.
Ketujuh, berhenti di dalam masjid. Nah, pun tak boleh juga supaya dengan orang junub. Nah, ia tambah sikit iaitu kalau takut titik haram pula. Nah, masuk dalam masjid ni hukum sama dengan orang junub. Tu tambah sikit iaitu kalau takut titik haram pula. Tu soal lagi. Nah. Kedelapan, puasa mutlakon. Nah, puasa sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Nah, orang junub ya, kalau dia junub tengah malam yang niat boleh lagi niat dia. Nah, sah lagi puasa ia sehari. Adapun orang nifas ni niat dia lagi tak sah dah. Nah, niat tak sah dah. Inilah beza di antara hadas mutawasit dan hadas akbar. Nah, ialah puasa setengah daripadanya. Nah, orang junub sah puasa kalau dia junub tengah malam. Nah, dia mau bayar subuh baru nak mandi, sah lagi puasa dia. Sekalipun atau apa nama ni, dia mimpi keluar air mani di tengah hari, puasa tak batal. Tak serupa dengan orang datang darah haid. Datang darah haid kalau keluar tengah hari tu batal. Nah, maghrib malam tak ada kering lagi, dia mau bayar subuh tak kering lagi, tak sah niat dia, tak sah puasa. Nah, setengah daripada perbezaan di antara junub dan hadas nifas. Nah, ni hak nifas. Puasa mutlakon. Tidak sah puasa dia sama ada puasa sunat atau puasa fardu. Kesembilannya, menyerahkan dirinya dari perempuan bagi suaminya. Nah, nak serah diri pun tak boleh lagi. Ketika dah ada rahim, tak kering lagi. Nah, atau belum mani lagi. Nah, selama mana belum mani, mengangkat darah, mengangkat hadas atau mengangkat hadas nifas, tak boleh serahkan diri bagi suami supaya mewatikan dia. Menyerah tu supaya suami tu setubuh dengan isteri. Nah, menyerah untuk benda lain tak apa. Menyerah untuk wati tak boleh. Nah, kena mani mengangkat hadas dulu baru boleh. Nah, suami setubuh. Kesepuluhnya, bergurau-gurau dengan suami. Nah, bergurau-gurau, gurau dengan suami pada barang antara pusat dan lutut ni haram. Nah, haram. Kalau suami tahu kata isteri datang darah haid pun haram juga. Nah, nak halau tangan pergi kot tu. Nah, kalau suami tak tahu mesti isteri kena royak. Nah, tak boleh. Nah, kesebelasnya, niat mengangkat hadas besar tidak sah juga. Nah, haram. Nah, tidak sah. Tidak sah. Darah haid tak ada kering lagi, nak mengangkat dah hadas darah haid ataupun tak cerak, kata kering atau belum kering. Nah, pun tidak sah mengangkat hadas besar. Kerana haid dan nifas ni perkara yang manik. Nah, yang menegah daripada sah niat. Habis. Faslun fil istinja'i, bermula istinja arti menghilangkan najis. Nah, kencing dan tahi daripada tempat keluarnya dengan air mutlak atau dengan 3 batu. Nah, cara istinja, cara nak menyucikan lepas daripada qada hajat. Artinya, arti bagi istinja ialah menghilang akan najis. Mana? Kencing, badak najis atau dan tahi. Nah, menghilangkan najis iaitu kencing dan tahi. Menghilangkan tu daripada tempat keluarnya najis. Nah, dua tubik daripada pintu tempat keluar dia. Menghilangkan tu nah dengan air mutlak. Dengan air mutlak. Hak sebut mari dah air mutlak atau 3 batu. Nah, sekurang-kurang mazhab Imam Syafi'i kita 3, sekurang-kurang 3. Nah, cuci pada mula-mula pun kena 3. Nah, cuci pada 2 pun kena 3 juga. Dan upama batu. Nah, daripada tiap-tiap yang suci lagi keras, lagi kasap. Nah, tiap-tiap benda yang suci, nah suci, lagi keras. Nah, keras. Lagi kasap. Nah, kasap, keras, tak ada cair supaya beleda dak. Nah, kalau kita ronyoh dia tak hancur lah. Supaya mandil.
Nah, mandi lah tebal sikit. Nah. Lagi kerasap. Nah, kasap. Nah, kasap. Tidak licin lah, lawan licin. Kasap. Dan bukan daripada makanan. Nah, bukanlah benda tu saat ini makanan. Nah, roti ke. Nah, Vino kalau tak cabai licin kan. Nah, kata lagi lah. Nah, bukan makanan. Sekalipun makanan tu demo tak muh dah pun tak boleh juga. Nah, dan jikalau makanan jing sekalipun, nah, iaitu tulai. Tulai kita makan beda itu tinggal tulai, kita tahu. Nah, di sisi jing ada daging lagi. Nah, di sisi jing ada daging lagi. Nah, bukan daripada makanan. Sekalipun makanan jing pun tak boleh tulai. Nah, tulai nampak rasak molek, kita ambil buat istinja. Tu tak boleh. Dan tiada daripada yang dihormati akan dia akan benar saat ini suatu yang suci itu oleh syarak. Nah, bukan pula daripada barang yang dihormati akan dia oleh syarak. Nah, mana seperti kayu. Nah, kayu ni misal bagi mangfi. Nah, benar yang dinafi, iaitu benar nafi dua kali nafi. Nafi kehormatan, tak ada kehormatan. Syarak tidak memberikan kehormatan. Nah, misal bagi benar yang syarak tidak dihormatikan. Seperti kayu duk toko kayu nah. Dan rumput. Nah, rumput ingat. Nah, makan punggau. Nah, rumput. Tak apalah rumput. Nah, dan tanah kol. Nah, tanah kol. Tanah ke. Musuh kau musuh ke tu aku pegang ni. Buat main jadi semua ke dulu atau? Nah, lain daripada benda yang dihormati oleh syarak boleh guna, tapi syarak kena suci lah. Iaitu wajib ia pada tetap kala, wajib ia istinja pada tetap kala berhandak ia seseorang akan sembahyang. Baik tak situ apa basuh kat nak sembahyang boleh. Nah, sunat basuh selalu. Apabila nak sembahyang tiba-tiba tak basuh lagi, tu wajib nak basuh nah. Wajib tu tetap kala berhandak ia seorang akan sembahyang. Apabila nak sembahyang wajib kena istinja, basuh. Nah, wajib ketika nak sembahyang ataupun seumpama dengan sembahyang. Dan umpama sembahyang daripada tiap-tiap sesuatu yang berhantisahnya itu atas suci badannya daripada najis. Nah, umpama sembahyang mana daripada tiap-tiap sesuatu yang terhantisahnya sesuatu itu atas suci badannya badan seorang. Nah, tiap-tiap benda hak sah dia tu kena nanti suci badan, tu wajib juga nak sebab sembahyang. Sembahyang ni nak sah sembahyang kena suci badan. Nah, maka wajib istinja dulu daripada sembahyang. Demikianlah benda lain. Nah, tawaf ke ataupun apa lagi? Sembahyang baca khutbah. Baca khutbah Jumaat, tu kena suci juga tu. Nah, suci badan daripada najis. Nah, atau pada tetap kalau takut berhambur najis itu daripada tempatnya, atau kita takut najis tu gilele keluar daripada tempat dia. Mula dia di punggung ke, lama-lama turun sampai paha kalau tak basuh selalu. Nah, takut. Nah, berak tinggi. Kalau berak keras tak apa. Nah, kau basuh kat nak semaya tak apa. Jekat lah. Tak takut belengah kau. Nah, atau takut berlumur tu takut hambur. Nah, takut hamburan.
girata, keluar daripada tempat dia. Nah, berhambur ni keluar daripada tempat dia. Atau takut berlomok ia pada pakaiannya dan lainnya. Nah, atau takut berlomok, takut duk lele benda lain, lele kain, nah berlomok kain atau lain pada kain. Nah, lomok tempat duduk ke, bagilah. Nah, tu wajib nah. Kalau takut berhamburan najis, wajib. Kalau takut berlomok najis, wajib. Nah. Dan jika berkehendak ia akan bersuci dengan salah satu daripada keduanya jua, maka dengan air itu afdal. Nah, kalau seorang tu saat ni dia nak suci dengan salah satu daripada duanya, mana? Air atau benda yang keras yang suci saat ni. Nah, maka dengan air itu afdal. Nah, istinja dengan air itu lebih baik lagi lah, lebih banyak pahala lagi, lebih afdal. Nah, batu ada, air ada, tapi yang nak ya, air itu lebih molek lagi. Sebab apa? Kerana ia air menghilang akan najis. Kerana air itu dapat menghilang najis dan bekasnya, bekas najis. Ya hilang habis. Nah, milih habis sama ada bau, rasa. Nah, hilang hilang bau, hilang rasa. Bau, rasa, warna so lagi yang menghilangkan habis. Nah, air itu. Mak. Dan bekasnya, bekas bagi najis pun hilang juga. Bersalahan batu. Batu ni dia sekadar menghilangkan bau ada, rasa ada. Nah, iaitu menghilang akan inyo jua, iaitu batu ni menghilang akan inyo najis jua. Nah, tidak menghilangkan rasa bekas. Nah, bekas ni masuk warna, rasa, bau. Tiga perkara tu sifat tu, Nah, betul. Tetapi bermula yang afdalnya diistinja pada mula-mulanya dengan batu, kemudian diperikut akan dia dengan air. Nah, hal lebih molek lagi kalau ada laka dua. Nah, lebih molek lagi. Nah, kalau ada belakang dua, batu pun ada, air pun ada. Nah, diistinja pada mula-mulanya. Mula-mula lepas daripada sudah qada hajat, kita istinja. Nah, kita istinja dengan batu. Nah, dengan batu dulu, kemudian diperikut akan dia dengan air. Lepas tu kita pun turut air turut belakang. Buat lagu tu tak harap air. Nah, sebab afdal tu tak harap air. Sebab tu afdal. Tak harap air. Bermula syarat sah istinja dengan upama batu itu 8 perkara. Syarat sah istinja dengan upama batu tu 8 perkara. Mana? Pertamanya bahawa ada ia upama batu tak ni bahawa ada ia istinja. Nah, bahawa ada ia istinja dengan 3 batu. Nah, 3 ataupun 1 batu 3 bucu. Nah, sekurang-kurang 3 mazhab Syafi'i. Nah, sekurang-kurang 3. Dan jika tiada suci dengan 3, nah 3 dah tak habis lagi, ditambah atas 3 hingga suci. Nah, wajib kena tambah di atas 3, 4 atau 5 atau 6, kata gilah hingga 10 kata gi. Nah, hingga suci. Siapa beratus batu setai bukit pun kata gi. Nah, hingga suci. Dan sunat dikasal akan dia. Nah, sunat dikasal. Bilangan hak tak ada gu. 3, 5, 7, 9. Nah, kita suci pada bilangan yang keempat, sunat ditambah so lagi cukup 5. Nah, sunat dikasalkan. Nah,
Lipat. Lepas itu dah sunat dikasal dah. Okey, tak apa. Keduanya bahawa adalah satu batu itu suci sekaliannya. Bahawa adalah segala batu, bahawa adalah segala batu hak kita nak guna pada istinja ni kena suci semua. Benar toko tu kena suci semua. Nah, batu tak apalah kita pergi basuh dia, air tak serah masuk dalam. Nah, misalnya tanah ko tu. Tanah ko tu kena suci, nah bukan mutanajis. Nah, air najis dicampur dengan dia. Atau tidak sah. Nah, semua batu ataupun upama batu saat ini kena suci semua. Ketiganya, tiada kering yang keluar itu. Nah, benar keluar tu tak kering. Nah, keluar basah, tidak kering. Nah, benar keluar tu tidak kering. Keempat, tiada berpindah najis itu daripada tempatnya. Najis pun tidak pindah, tidak mengalir keluar daripada tempat dia. Nah, supaya air besar, nah, tidak mengalir turun sampai tengah pohon. Nah, tidak keluar daripada papan punggung. Nah, kalau air kecil tidak melampaui hak hasyafah. Nah, itu tempat dia. Nah, air besar haid. Nah, tidak keluar daripada papan punggung. Nah, kalau air kecil iaitu tidak melampaui hak hasyafah dia. Kalau melampaui hak hasyafah, kena tu tidak boleh istinja dengan batu lah, tentu dengan air. Keempat, tiada berpindah. Kelima, tiada mendatangi atasnya oleh najis yang lain. Nah, tidak mendatangi atasnya, atas yang keluar saat ini oleh najis yang lain daripada najis tu. Nah, najis luar tu mari kena darah ke. Nah, keenamnya, tiada melampaui najis akan safah dubur dan hasyafah zakat. Super dengan hak 4. Nah, tidak melampaui najis akan safah papan punggung. Nah, tidak keluar daripada hak papan punggung dan hasyafah zakat. Nah, tu syarat sah. Lebih ada tu, kena guna air dah lah. Nah, ketujuh, tiada mengenai akan dia oleh air. Nah, tak kena air. Kita tak ada jiru air lagi. Nah, kita tak ada jiru air lagi, dia tak kena air lagi. Tu boleh guna istinja dengan lain pada air, batu ke, kayu keras ke, kata gila dah. Kedelapan, bahawa dapat disuci akan dia dengan batu. Najis ni bolehlah kita nak guna batu. Nah, pada istinja dia baru boleh. Kalau tak boleh guna dengan batu, tak boleh. Kena tengok juga dah, bukan semata-mata nak guna dengan batu. Nah, kena cek, kena tengok. Maka jika nafis suatu syarat daripadanya, kalau tak ada dalam lapai perkara ni, nah, nafi, luput. Nah, tak ada salah satu daripada lapai ni, maka tentulah ia istinja dengan air. Tu kena guna air lah. Kalau tak cukup lapai, nah, kena cukup lapai baru boleh guna dengan upama batu. Habis itu istinja. Nah, istinja ni basuh najis pada tempat keluar najis. Nah, faslun, pada menyatakan najis dan kaifiat menghilangkan dia kan najis. Nah, nak menyatakan najis, nak bagi bahagian najis, lepas tu nak menyatakan kaifiat, cara-cara membersihkan najis tu. Bukan membersih, nak menghilangkan. Nah, nak membersih tempat kena najis. Nah, najis nak bersih tak boleh. Bermula dobik najis. Nah, takrif najis, dobik peta najis, iaitu angkau kata.
Nah, bermula sekalian binatang suci sekaliannya. Semua binatang tu suci pada ketika hidupnya. Nah, semua binatang tetap kala hidup. Nah, selama mana dia hidup, selama itulah dia bersuci. Nah, malaikat anjing dan babi. Ni pun yak beranak mari dah najis. Nah, dia ada dalam perut mak lagi najis. Nah, mak ya najis. Oh, najis suk-suk ni. Nah, malaikat anjing dan babi. Nah, ni hidup. Nah, najis. Nah, mulai hidup najis. Duduk dalam perut pun najis. Nah, usul asal dia najis. Nah, lain daripada anjing, lain daripada babi. Nah, lain daripada anjing, lain daripada babi, yang suci belaka. Nah, ketika hidup. Sudah mula-mula. Bermula segala juzuk bangkai iaitu najis sekalian, melainkan bangkai manusia dan ikan dan belalang. Nah, bermula juzuk bangkai. Nah, juzuk bangkai dan juzuk dia. Nah, binatang yang mati sendiri dia ataupun binatang yang binatang yang tidak dimakan daging. Nah, sekalipun kita sembelih, rupa sembelih tu kena pada cara, tapi tak makan daging dia, tak boleh makan daging dia, jadi bangkai juga nah. Ataupun binatang dimakan daging tetapi sembelih tak kena cara atau mati sendiri, atau bangkai najis. Ataupun juzuk yang keluar daripada binatang hidup, kita pergi kerak lutut dia nak rebuh buat khawarij masalah tu bangkai najis. Nah, ibu dia hidup tetapi kita pergi kerak kaki dia, tak sembelih dulu, pergi kerak kaki lalu dah. Tu najis. Nah, ataupun nak belaga di kereta kaki lucu. Nah, kaki duk tamu, duk tepat ni, ibu yo 3 kaki lagi duk sini. Betul kita pergi sembelih 3 kaki tu boleh makan. Kaki lagi tak boleh kerana yo lucu. Nah, dulu daripada mati ibu. Nah, faham tu dah. Tu najis. Suatu juzuk bangkai, iaitu najis sekaliannya melainkan bangkai manusia. Nah, kena bom, kaki sebucu, tangan sebucu, kepala sebucu, tak najis, bangkai manusia. Nah, dan ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang, bangkai dia tak najis. Nah, mek goreng hidup-hidup tak apa, tapi seksa juga dah, buat mapuh lu tukar goreng. Nah, maklum situ dah, bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, tak najis. Bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkainya, pada hukum najisnya dan sucinya. Seperti ayat saat ni. Nah, saat ni bangkai, nah, satu badan lalu dah. Ni juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup. Nah, juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkainya, seperti bangkai mampus diri. Nah, seperti yang mampus diri, bangkai mampus dirilah. Sebab lemah ayat saat ni. Nah, pada hukum najisnya, najis juzuk saat ni. Pada hukum najisnya, najis bangkai, dan sucinya, suci bangkai. Kena tengok bangkai dia. Kalau bangkai dia suci, dia pun juzuk keluar ekor ikan tu, nah, suci juga. Ataupun kaki, kates belalai tu suci juga. Nah, kerana asal bangkai dia pun suci. Sebab lembu kambing, nah, bangkai dia najis. Nah, juzuk yang keluar, juzuk yang bercerai, kaki dia yang bercerai daripada badan dia ketika hidup tu pun najis juga. Nah, itu dah. Melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia. Nah, bulu binatang yang halal dimakan akan dia ni,
suci. Nah, banyak pun bulu kambing, bulu biring. Nah, kita gunting tubik. Nah, tu suci, suci. Bulu rimau tak boleh, bulu kucing pun tu najis nah. Lain daripada binatang yang dimakan daging. Nah, bulu yo najis nah. Bulu kucing, bulu rimau, nah, bulu singa, bulu buai katakanlah. Maka iaitu suci. Nah, bulu binatang iaitu bulu binatang yang halal makan akan dia tu suci. Nah, suci. Bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dinamakan dia arak, iaitu najis ia. Nah, tiap-tiap benda yang cair lagi memabukkan. Nah, benda yang cair batu pula memabukkan. Nah, memabuk. Mabuk menghilang akal. Nah, menghilangkan akal. Iaitu dinamo akan dia akan tiap-tiap benda yang cair itu arak, memabukkan. Nah, air perohan buah tere ke, buah anggur ke, jeruknya hari jadi masak. Makan jadi pening-pening. Nah, dinamakan arak, iaitu najis ia. Nah, tiap-tiap benda cair saat ni najis. Bermula darah, iaitu najis sekalian. Nah, darah, semua darah najis semua, malaikat hati. Nah, hati kibdah. Nah, dan jantung. Nah, jantung kita. Dan alaqah ni tokoh darah. Nah, lepas daripada air mani masuk dalam rahim 40 hari jadi alaqah. Jadi alaqah 40 hari jadi mudghah. Nah, alaqah tokoh daging manusia lah. Nah, ni tidak najis suci nah, kerana daripada asalnya suci. Dan kasturi, asal bagi minyak kasturi. Nah, jadi tokoh di pusat dia betul ya luruh. Nah, tengoklah lalai kitab Iqna'. Nah, ada hurai bab masalah ni. Dan demikian lagi najis segala nano, demikian lagi yakni seperti darah juga. Nah, demikian lagi seperti darah. Nah, demikian lagi bahasa Arab kata wa kaza. Nah, dan demikian lagi seperti darah juga najis segala nano dan tahi. Nah, segala nano, semua nano. Nah, nano biso ke katakanlah nano mana. Nah, dan tahi dan wadi dan mazi dan air luka yang berubah baunya. Nah, tahi. Nah, tahi kita maklum dah najis. Dan wadi, air wadi iaitu air yang kita pikul benda berat. Nah, dia tubik juga. Nah, dan mazi, air kita kuat syahwah. Nah, wasa kuat syahwah dia keluar juga. Nah, dan air luka yang berubah baunya, air pak luka kita. Nah, pak luka kita lupa. Lepas tu ada air putih-putih. Nah, kalau berubah bau najis. Kalau tak berubah bau, tak bau apa, tu suci. Nah, tak apa, dimaafkan. Nah, dan air danur leang. Nah, air kuning-kuning. Nah, dia cair, supaya nanoh tapi dia cair dan nanoh. Nah, dan air lumpuh yang busuk. Kita kena api ya. Nah, jadi air di dalam dia. Ini air lumpuh yang busuk. Kalau kita kena api ya, nak ada air. Kalau air tu busuk, najis. Kalau tak busuk, tak najis. Nah, dan air lempadu, air bedu.
Nah, namdi. Najis. Nah, air pedu najis. Air pedu ni jadi jadi nak menghancurkan nasi dalam perut kita. Nah, ia najis membawa pada tahik najis juga. Nah, ni lah tahik najis. Air pedu najis. Dan muntah. Muntah pun najis. Sebab apa? Sebab yang kena air pedu ni, air pedu yang tubik jadi kerut. Nah, kerut gi lalai. Dia gi gi menghancurkan benda dalam kepok kita, dalam perut kita. Habis itulah muntah najis. Dan air liur basi, ni pun elok juga. Daripada tu juga air liur basi pun keluar daripada pedu juga. Yang keluar ia daripada maidah, air liur basi. Jadi benda cair putih-putih pi bau masai-masai. Keluar daripada maidah. Habis panggil basi masai, dia masai dia pun. Habis panggil basi dia. Habis. Dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya, daging binatang tak ni. Nah, air susu hak haram kita makan air makan daging dia kucing, hema baladi, lima, singa, anjing tu kira gini najis mughalazah supaya ibu ya. Hak ning lain badan ni najis mutawasit. Hak susu anjing, susu babi, hak tu maklum lah dah. Habis. Mana lah? Ni. Susu binatang yang haram makan daging dia pun najis. Sebab air kecil kita. Dan mani anjing dan babi, dan air mani anjing, air mani babi. Ini najis. Semua hak sakut paut dengan anjing, semua sakut paut dengan babi, najis semua. Sehingga air mani pun najis. Kerana air mani lain pada anjing babi suci. Ibu dia suci, air mani dia suci ketika hidup lah. Air mani dia suci. Sehingga telur buaya pun boleh makan kalau tidak mudarat. Telur kura sabit tu, dulu orang makan telur, tak makan ibu dah. Makan tak boleh, ibu lari. Kita ingat dah. Makan telur tak apa, telur duduk situ boleh makan. Awak yok, telur dah awak yok. Nah, air mani anjing, air mani babi, ini pun najis. Najis mughalazah tu ibu dia dah. Dan sesuatu yang dikeluarkan oleh binatang daripada maidahnya dan kukunya akan dia. Di kukunya akan dia. Suatu yang dikeluar oleh binatang daripada maidahnya. Upu. Ia makan telur. Telur buah dia kayak naik lagi mamah mula pula, mamah biak. Upuk orang yang buat mamah biak tu. Najis. Suatu yang mengeluar oleh binatang daripada maidahnya najis. Dan kukunya akan dia. Kenapa kuku ni? Ada tulis tak? Sesuatu yang dibengi oleh akan dia oleh binatang. Sesuatu yang dibengi akan dia oleh binatang. Jadi nyok. Mana dah tengok? Bawah tu. Oh, biak. No dah. Satu keluar mananya, kan ni suatu yang seperti biji-bijian dan najis. Inilah biak. Kisah. Mama
Kuku ni mama biak kira orang. Nah, kuku ni mama biak. Nah. Ni, jumpa. Yang keluar lepas tu yang mamah biak. Nah, keluar daripada maidah, lepas tu pergi mamah biak. Lepas tu najis. Dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar dan segala air bisa binatang. Dan segala asap yang jadi daripada najis kita bakar tahi lembu. Nah, seperti kita bakar tahi lembu kering kita bakar. Itu najis. Nah, yang terbakar najis, yang terbakar bakar najis, bakar tahi. Nah, bakar najis ke, bakar bangkai lembu ke. Nah, itu najis. Dan segala air bisa binatang. Nah, air bisa ular, bisa apa? Bisa sumuk. Kalau banyak najis lah, kalau sikit maaf. Nah, air bisa ular banyak juga, bisa ular dah. Lebih. Bermula segala najis yang tersebut itu terbagi atas 3 bagai. Najis semua sebut saat ni dibagi 3. Maklum dah. Pertama najis mughallazah. Nah, najis berat. Namanya. Nah, nama bagi najis bagai yang pertama iaitu segala juzuk anjing dan babi. Semua juzuk anjing dan semua juzuk babi. Nah, juzuk dia tak kira dalam luar, perkara yang tumbuh daripada anjing dan perkara yang tumbuh timur daripada babi, najis semua. Atau salah satu daripada keduanya. Nah, apa anjing galah kambing. Nah, najis anak tu. Nah, kerana apa? Kerana air mani pak tu najis. Anak pun najis juga. Demikianlah kambing bapak jantan galah anjing tina pun serupa juga. Nah, najis juga anak tubik tu. Nah, pelih hak bapak pun kena sama juga kalau nak makan. Nah, kalau tak mahu makan pun tahu, kerak tahu. Nah, tu anak cucu buat dia. Nah, mula-mula tok nenek. Nah, apa? Anjing galah kambing. Tubik mari muka kambing ada kuku. Nah, lepas tu tubik anak cucu hak tu pergi beranak pula. Nah, hingga su jadi najis semua anak cucu hak tu. Walaupun anak cucu hak capur pun najis juga. Nah, kalau banding orang kat anak zina. Nah, zina su. Yalah, ni pun yalah najis. Nah, keduanya najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah. Najis ringan sekali. Namanya nama bagi bagai najis. Yang kedua, nah, iaitu najis mukhaffafah ni kencing kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun. Nah, budak halus, budak jantan lah, budak lelaki lah. Budak perempuan tak masuk dalam ni. Nah, budak lelaki yang umur dia tu tak sampai 2 tahun lagi. 2 tahun qamariyah. Nah, 2 tahun qamariyah. Dalam masa 2 tahun tu dan tiada makan lain daripada air susu atas jalan mengenyangkan. Tidak makan benda lain daripada air susu atas jalan mengenyangkan. Makan susu lah untuk nak kenyang. Makan benda lain, makan semulut 2. Nah, kebanyakan makan susu. Lapar nasi, ambil je suap susu. Nah, lain pada susu sikit sangat. Makan sikit sangat ataupun tak makan langsung. Nah. Tapi syarat dalam masa 2 tahun, tu lah. Lebih daripada 2 tahun, umur 3 tahun nak makan susu lagi tu bukan dah. Nah, tu masuk dalam najis mutawassithah. Baik tu dah. Takrif apa? Najis mukhaffafah iaitu kecing daripada kanak-kanak lelaki
Nah, kanak lelaki umur belum sampai 2 tahun, umur belum sempurna 2 tahun. Lepas tu makanan dia tu susu. Nah, makanan mengenyangkan ialah susu. Susu lah dia makan. Lain daripada susu dia tak makan. Nah, lain daripada susu dia tak makan. Pakai susu kotak. Susu kotak dia campur banyak perkara ke. Kalau campur banyak perkara, najis tu najis mutawassithah. Nah, dia kena susu perkara. Nah, bersih-bersih susu. Susu hak keluar daripada labu. Nah. Baik. Habis. Pergi belakang. Beres. Ketiganya najis mutawassithah. Nama bagi najis bagai yang ketiga, iaitu tiap-tiap najis yang lain daripada dua bagai yang tersebut. Nah, lain pada tu dikatakan najis tengah Nah, lain pada mukhaffafah, lain daripada mughallazah, dikatakan najis mutawassithah. Iaitu macam dah. Iaitu semua tiap-tiap najis yang lain daripada dua bagai yang tersebut. Maka tiap-tiap satu daripada yang tiga bagai itu terbagi pula atas dua bagai. Nah, tiap-tiap satu daripada tiga tu bagi pula dua. Pertamanya najis aini, najis in, ada ing dia. Nah, ing dia duk tepek. Tepat sesuatu tepat. Iaitu tiap-tiap najis yang didapat akan zatnya dan segala sifatnya, iaitu bau, iaitu warnanya. Nah, tiap-tiap najis yang kita dapat akan zatnya, ada rasa, rasak-rasak sikit-sikit pun ada rasa juga. Nah, kita tak nampak dengan kepala, tapi jamah dengan tangan rasa-rasa, belengah-belengah. Nah, dan segala sifatnya, sifat pun ya ada juga. Nah, iaitu warna kuning. Nah, makan papik berkunyit banyak, jadi kuning. Dekat kuning. Dan rasanya. Nah. Dan baunya. Bau bagi najis tu saat ni. Tu dikatakan segala sifat. Zat ya pun ada, sifat ya pun ada. Tu dikatakan najis aini. Najis in. Keduanya najis hukmi, namanya nama bagi bahagian yang kedua. Iaitu tiap-tiap najis yang tiada dapat akan yang tersebut itu. Nah, najis tak ada. Nah, zat dia tak ada, sifat dia pun tak ada. Nah, tapi kita yakinlah kata bau ni kena najis, tak ada basuh lagi. Nah, bau tak bau busuk, najis tak ada. Nah, tak ada apa. Tapi ceraklah kena najis. Itu dikatakan najis hukmi. Maklum dah. Syahdan bermula kaifiat membasuh najis yang aini. Nah, kaifiat membasuh najis aini iaitu jika ada ia najis ain tu mukhaffafah. Kalau ain najis, kalau ain najis tu ain mukhaffafah, kecil kanak-kanak, dihilang akan ainnya dulu dengan bawa dilesap akan dia hingga tinggal lemak, lambab, jua. Nah, kita menghilangkan air najis dulu. Ambil kain buruk, mari resak air. Nah, we kering, we lemak-lemak. Nah, we habis air dia, tak apa. Nah, hingga tinggal lebab-lebab, lambab. Nah, lemak-lemak lah jua. Nah, tinggal basah, tinggal lemak saja, cun. Nah, lemak cun. Nah, ambil kain buruk ataupun mandil tikcu, mari resak air dulu, we kering air dia. Kemudian dipercik atas lemak-lemak tu saat ni biar picik air atas tempat lemak-lemak saat ni. Nah, biar rata. Nah, hingga rata. Kita percik air biar rata. Nah, we kena semua tempat lemak saat ni. Nah, kau dah itulah. Nah, najis mukhaffafah. Faham? Sikit lagi perak nak boleh nak jatuh nak tina tu mutawassithah dah, najis kecil dia. Nah, budak lelaki. Nah, budak lelaki sekurang-kurang kita resak air. Nah, tepat atas latar ke, atas seming ke. Nah, kita ambil kain buruk, mari resak, we kering.
Lepas tu kita pericik air. Nah, hingga rata. Maka sucilah ia tempat tu dengan pericik air. Nah, najis tak suci. Nah, tempat tu lah suci. Nah, tempat suci kena, tempat mutanajis tu suci dengan pericik. Nah, dengan kita pericik air. Dan jika ada ia najis mutawassitah. Nah, kalau najis mutawassitah, maka disuci akan dia dengan dihilang akan najis. Kita kena hilang mikwe najis dulu. Nah, mikwe najis hingga bi Nah, menghilangkan najis dan segala sifatnya dengan air. Dan jika ada ia najis itu mutawassitah, maka disuci akan dia akan najis mutawassitah tu dengan hilang akan najis dan segala sifatnya, dan segala sifat bagi najis ni dengan air. Nah, kita jiru air. Mula-mula dia kena mikwe dulu supaya juga angkat dulu. Nah, mula-mula dia kena mikwe dulu. Mikwe waktu baik. Nah, lepas tu jiru air. Baru tak apa. Jika dengan sekali cucur sekalipun madalah. Sekali cucur tapi rata. Nah, sekali cucur tapi rata madah. Betul. Nawi rata. Sekali cucur tu nawi rata. Baik itu dah. Dan jika ada ia najis tu mughallazah, maka disuci akan dia dengan 7 kali lalu air atasnya. Syarat dia kena mikwe najis dulu. Kena menghilangkan najis dulu. Nah, nak bila 7 air tu kena hilang najis dulu baru boleh mula bila. Kalau tak hilang, tak boleh bila lagi. Nah, maka disuci akan dia akan najis mughallazah dengan 7 kali lalu air atasnya, atas tempat kena najis saat ni. Salah satu daripada 7 tu air tanah, air campur tanah, air keruh. Nah, tanah suci lah. Tanah hak suci, hak boleh tayamum. Nah, tanah hak boleh tayamum, kita pergi campur dengan air keruh, bolehlah guna jiru. Nah, dan bilang 1 kali yang pertama iaitu basuh yang menghilang ia akan najis. Nah, nak boleh bila kali yang pertama tu ialah jiru yang boleh menghilangkan najis. Nah, jiru kali mula-mula tak hilang, tak bila lagi 1. Jiru kali yang 2 baru hilang najis. Itu baru bila 1. Nah, jiru kali yang kedua, nah, najis baru hilang kali serta dengan kita jiruh tu. Nah, tu baru bila 1. Nah, baru bila 1. Lepas tu tambahlah cukup 7. Nah. Dan segala sifatnya, sifat bagi najis tu saat ni. Nah, wihile. Nah, jiruh kali yang mana dapat menghilangkan air najis dan segala sifatnya, jiruh itulah baru bila 1. Beres. Jiruh itulah baru bila 1. Tentu tambahlah cukup 7. Habis. Tu najis aini. Adapun jika ada najis itu hukmi, maka jika ada ia mukhaffafah, maka disuci akan dia dengan dipercik air atasnya biar rata. Nah, kalau air itu air mukhaffafah, kalau najis tu najis mukhaffafah, ni najis hukmi. Nah, najis hukmi apa nama ni? Kecing budak, kecing tak khai sarung, kita ambil pergi jemur angin, biar kering. Kan? Ambil jemur angin saja, tak ada basuh selalu dak. Nah, maka disuci akan dia dengan pericik air atasnya biar rata. Ambil kain tu pergi pericik-pericik.
Nah, tak apalah. Baik tu dah. Mudah ni. Lepas tu, dan jika ada ia najis tu mutawassithah, bekas kita kecing. Kecing ngiga kecing ni malas. Kecing bak tidur. Kecing lekan limuk. Nah. Kecing lekan limuk, lepas tu ambil kalimuk pergi jemur wi kering. Nah, kita tak kalimuk tak ada guna. 2 hari tak ada guna, tak ada basuh. Nah. Haring pun tak. Basah pun tak ada haring ni, tak ada basah ni, tapi ceraklah. Kata najis apa kalimuk tu kita kecing ataupun kucing kecing. Nah, kucing kecing tu kering, tak ada rupa, tak ada sifat, tak ada ingpa dak. Nah, kucing kecing lek pagi lek petang kering. Nah. Luai no. Ada. Maka suci dengan sekali lalu air atasnya. Kita jiruh sekali suci dah. Nah, jikalau najis mutawassithah, tapi ini hak hukmi lah. Hak hukmi. Tak ada zat, tak ada sifat. Bau pun tak. Nah, sifat dia pun tak ada. Dia tak ada. Nah, jiruh sekali hang suci dah. Lalu air suci. Nah, jiruh suci. Jiruh sekali hang suci. Dan jika ada ia najis tu mughallazah, najis hukmi. Nah, najis hukmi. Kecing anjing. Anjing mai pacang di tayar kereta kita, ludah kereta. Nah. Ataupun mai pacang di selipar kita. Nah, mai pacang di betih kita. Nah, tiba-tiba dia kering. Nah, dia kering sendiri. Bau tak ada. Rasa tak ada. Apa nama ni, warna pun tak ada. Tak ada apa sekarang. Tapi terceraklah tak ada basuh lagi najis tu. Najis mughallazah tu maka suci ia dengan 7 kali lalu air atasnya. Terjiruh air 7 kali. Nah, salah satu daripada 7 tu, salah satu daripada 7 air tanah supaya dulu juga. Nah, cumanya kalau najis semualah, najis aini tu kena mewek dulu. Najis hukmi tak apa, pakai jiruh selalu. Nah, adapun najis aini ada zat, adapun zat tak ada sifat dia pun kena menghilangkan dulu. Lepas tu baru jiruh sirai turut belakang. Tu najis aini. Beza di antara najis aini dan najis hukmi. Maklum dah. Kat ni lu ada janji ada sikit. Kemudian kata tambihun bahawasanya najis itu ada kalanya darah dan upamanya, dan ada kalanya barang yang lain daripada darah. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tambihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina bi